Record. Okay, member tu duduk. Cakap awal-awal. Right, it's yours. Okay, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua ibu bapa yang berada dalam forum hari ini. Apa khabar semua? Dengar suara, tolong type dekat chat box tu. Ya, kami dengar. Atau ya je. Okay, alhamdulillah. Alright. Okay, selamat datang kepada Parent Help Parent Forum yang ke-11. Okey, kan dia tak ada 11 topik dah yang kita bincangkan. Okey, malam ni kita akan cerita pasal anak dan keyakinan diri. Okey, baik. Bagi ahli forum yang baru saja join, malam ni malam pertama, terima kasih, selamat datang. Dan sedikit pengenalan mengenai forum ini. Ini adalah satu platform untuk ibu bapa seperti kami, seperti anda juga, untuk sama-sama discuss tips atau apa-apa pengalaman atau apa-apa persoalan berkenaan dengan topik yang terpilih setiap hari Ahad 9 malam. Jadi malam ni topik yang kita pilih again is anak dan keyakinan diri. Baik, sedikit pengenalan. Malam ni kita nak bincang mengenai bagaimana kita nak support ataupun kita nak encourage anak-anak ni supaya ada keyakinan diri. Okey, seperti yang kita tahu, ada anak-anak yang sangat confident. Kalau buat apa pun tak payah suruh dia yang meluru dulu, dia yang angkat tangan dulu dalam kelas. Dia lah kira sampaikan di sekolah tu, dalam kelas tu boleh dikatakan dia yang spotlight. Cikgu tahu. Kalau apa-apa nak suruh minta tolong ke, nak suruh jawab soalan, tu. Lepas tu kalau yang diam sikit, grup ni. Okey, jadi kita nak tahu juga yang grup yang diam ni memang macam tu ke, atau dia tak yakin ke, atau sebenarnya dia kena push sikit. Okey, jadi malam ni kita nak sembang pasal confidence. Okey, so kita akan jemput ibu bapa. Sila jangan malu-malu, jangan segan, sila buat show of hands, boleh buat emoji tu kan dekat situ kalau anda nak menjawab soalan atau nak bertanyakan soalan atau nak share idea ke experience, silakan angkat tangan. Dan okeylah, kita nak mula dulu tak? Ya, okey, kita mulakan dulu. Okey, saya mulakan dulu dah. Bismillah. Okey, dalam experience kita orang, confidence ni untuk anak yang sulung, perempuan, sekarang dah umur 10 tahun, alhamdulillah. Dia dulu dia dekat belakangnya. Afifi. Tunjuk muka. Kita orang selalu cakap anak-anak dia, tak pernah tunjuk dia. Okey, itu Afifi. Alright, bagi anak-anak kita orang ni, dia orang ada confidence dalam hal-hal ataupun keadaan-keadaan tertentu, confidence dia on. Dalam keadaan-keadaan tertentu, confidence dia off. Contohnya macam Afifi, kalau satu masa dulu kita orang pernah ada cabaran lah, kalau nak meninggalkan dia seorang-seorang dengan adik-adik dia ke, dia tak ada confident untuk nak take care of herself and also the adik-adik, so she got nervous. Tapi alhamdulillah sekarang dah okay. So apa yang terjadi ialah, from our experience is, confidence tu kita orang build dengan bagi dia satu situation yang kita orang letakkan dia dalam situation tersebut. Bukan maksudnya dia tak ada pilihan lain. So bila dia tak ada pilihan kan, dia learn to work on it juga. Memang first few times tu memang agak mencabar. Dia memang susah nak tinggal dengan adik-adik dan sebagainya. Selalu je kalau telefon tu, kalau tinggalkan telefon dekat dia, setiap 10 minit kot dia telefon. Ataupun setiap 10 minit dia akan video call. Sekarang masih ada, kalau tinggalkan dengan adik-adik di rumah masih ada call, tapi dah kurang banyak lah. Macam dalam 2 jam ke, dia akan call sekali. Okay, you guys okay ke? Kita orang adik Aisyah menangis ke apa ke, dia akan bagi tahu. Jadi it took some time. But the point is, awal-awal tu memang ada cabaran. Kita nak yakinkan dia that you can do this. You know, you stay dengan adik-adik, you can do this. So, for us personally, itu experience dia. It takes time, dan kita orang meletakkan juga di dalam satu-satu experience ataupun situasi yang membolehkan dia, mendorong dia untuk yakin diri juga walau macam mana pun. Okay. So jadi Tuan Puan macam mana? Apa cerita? Apa cerita Tuan Puan dengan anak-anak dan confidence ni? Apa yang Tuan Puan buat maybe untuk mendorong, menggalakkan keyakinan dalam hati anak-anak tu? Apa yang tuan-tuan buat? Share secret recipe masing-masing. Supaya dia mungkin membantu kami juga di sini dan membantu ibu bapa yang dalam grup ni. So sila share, silakan.
Kalau rasa susah nak apa tu orang kata nak explain dalam satu general, secara generalnya apa keyakinan dan anak-anak perempuan ni, boleh share satu kisah ke, pick one example of anak-anak ni dengan keyakinan ni. Contoh dia. Silakan. Yang malu-malu, jangan segan, sila angkat tangan. Kita semua dekat sini belajar di antara satu sama lain. Tak ada, bukan kita orang orang yang menjadi host, kita orang je yang banyak bercakap. Tidak. Dalam forum ni 11 forum yang kita dah ada, sama naik mak bapak lain pun turut sama berdiscussion. Bukan kita orang saja. Alhamdulillah. Silakan. Mungkin tuan puan yang baru ke nak share something. Silakan. Kak Cik. Alhamdulillah Kak Cik. Apa khabar? Kak Cik nampak muka je. Separuh muka. Kak Cik belum lagi nak. Hai, tuan-tuan puan, silakan. Kongsikan pengalaman masing-masing. Lagi sekali apa yang kami sedang menunggu ialah tuan-tuan puan kongsi resepi keyakinan. Cara tuan puan mendorong keyakinan anak-anak ni. Mendorong, menggalakkan keyakinan dalam anak-anak. What do you do? What do you do? Mungkin yang kita share tu adalah benda baru bagi parents lain. Yang parents lain boleh belajar juga. Silakan. Kita ada ramai parents yang ahli forum yang lama yang banyak sangat pengalaman ni. Ada yang cikgu yang menguruskan tadika, ada pakar kanak-kanak dalam ni. Jadi silakan kita boleh sama-sama bounce ideas dan tips. Silakan. Cik Amir kata bagi reward. Reward yang macam mana? Okey, reward macam mana tu Cik Amir? Cik Amir ada kat sini ke? Silakan. Bukan Cik Amir. Assalamualaikum. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Cik Amir. Okey, reward tu maksud saya jika dia nakkan sesuatu, kita jangan beri dahulu. Kita minta dia buat task, dah siapkan kerja ke, dah siap buat task, baru kita akan bagi dia reward lah. Jadi maksudnya kita jangan ajar anak kita apa yang dia nak, kita akan bagilah. Kalau nakkan something, you must do something untuk dapat reward. Okey. Macam Cik Amir bagi tahu anak-anak dulu tak sebelum nak bagi reward tu? Maksudnya contohnya, okey kalau adik berjaya buat sekian-sekian, lepas dah habis baru ayah kasih. Bagi tahu ke tak bagi tahu? Is it a surprise ke macam mana? Saya biasa saya akan tanyalah apa yang dia nak kan. Dan selalunya macam anak saya minta dia every night sebelum tidur dia kena buat satu checklist untuk apa yang dia akan buat besok. Dan make sure besok kita akan check apa yang dia tulis tu dia buat. And then kalau dia dapat, dia dah tahu apa yang dia nak kena buat besok dan dia kena ikut schedule tu lah. Maksudnya schedule tu dia sendiri yang fikir dia nak buat apa. Kita bagi kebebasan dia yang tulis. Baik. So kat situlah kiranya somehow list tu memberikan dia orang pilihan untuk meletakkan sendiri rutin tu is one way of confidence sebenarnya, building confidence sebab dia yang sendiri yang pilih. Baik, so reward soalan tambahan lah yang Cik Amir bagi. Okey, baik. Terima kasih Cik Amir. Terima kasih Cik Amir. Okey, ada siapa lagi? Okey. Puan Nurfanisha kata to build self confidence atau apa-apa pula kena settlekan emosi and then baru introduce them to the next session. Okey, boleh tak explain sikit settlekan emosi ni macam mana contohnya? Puan Nurfanisha kalau tak keberatan. Ada orang settlekan emosi guna rotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Puan. Saya tak sure sebab saya rasa saya ibu ibu muda Okey. Baik. Kami terasa tua. Kami terasa tua, Kak Ita tu lagi nanti terasa tua dia. Silakan. Apa yang saya pun baru jugalah dalam ECE ni. Orang kata early childhood education ni. Tapi apa yang saya nampak untuk build confidence level anak ni, kalau kita tengok anak yang confidence ni level, dia punya emosi dia macam
relax je, cool je. Letaklah dia dekat mana sekalipun, dia mesti akan macam I'm okay macam tu. So to build that confidence ni saya rasa macam mana nak cakap it's come from home. Parents pun kena sentiasa dengan anak untuk calmkan dia, which bila nak hantar anak pergi taska ke apa ke, kita dah start dah ready kan dia punya emosi, which introduce dia ni school kakak akan pergi school, always talk to her lah macam tu. So bila kita dah start hantar, macam ini pengalaman saya untuk anak pertama lah, even start from baby. Kita kerjakan dulu, so kita hantar anak kita, start daripada baby, before nak hantar tu kita dah cakap dah. Ni school Iman, nanti Mama Iman akan jaga Iman, Amna nak pergi work, so Iman kena ready. Walaupun kita rasa dia baby, dia tak faham, tapi actually dia akan sangat aware dengan benda tu. So dia akan, kita boleh nampak dia sendiri sebenarnya dengan kita punya pengasuh ke, siapa yang jaga pun dia akan jadi lebih macam stable. Bila balik pun kita boleh nampak dia ni. So bila dia dah start macam tu, sekarang daughter saya dah 6 tahun. So saya start memang, I'm always say to my husband, kita kena jaga emosi dia dulu. So bila dia 6 tahun ni, dia dah boleh macam cakap kat depan. Bila teacher panggil, teacher akan panggil dia dulu untuk ni. Because for me, emosi dia stable. Tapi bila dia start, kalau macam tiba-tiba buat hal ke kan, kita nak suruh dia buat, dia memang takkan buat. So apa-apa pun memang emosi anak. For me lah, I'm not sure lah benda tu. Terima kasih banyak-banyak. There's no wrong or right answer sebenarnya. Parenting ni lah bagi saya personally, there's no right or wrong answer. Anything that works, itulah dia. Works yang pastinya insyaAllah macam kes yang Puan Nurfanisa share ni, untuk jaga emosi dia dulu kan, it's actually for a long term, the way I see it, which is good. Tahniah, terima kasih Puan Nurfanisa. Baik, sama-sama. Puan Nurfanisa punya cara tu yang ayah boleh nampak is settlekan emotion tu kan. Apa yang ayah dengar kan daripada perkongsian Puan Nurfanisa tadi, ada dua benda tau. Nombor satu is dia bagi love tau, dia bagi kepercayaan kepada anak tu, and then telling the children what to expect when you know the next what's going to happen. You nak pergi taska dan sebagainya, kita dah siapkan emosi dia siap. It is one contoh of telling the children what to expect. So bila kita bagi tahu what to expect kan, dia akan rasa secure, dia akan rasa confident. Okay, I'm safe. This is going to happen, so I can handle this. So that's one thing. So bila dia boleh rasa what to expect, dan dia akan mula trust that process, and then bila dia boleh trust the parents tu, you know that when the school is over, you're going to come back and fetch me tu, dia akan rasa confidence, because ada trust di situ. So thank you so much Puan Nurfanisa. Okay, ada ibu bapa lain tak yang nak share macam mana pula tuan-puan? Kejap. Oh, okay, sorry. Saja nak testing the water ya. Apa yang kita dengar daripada Tuan Amir tadi dengan Puan Nurfanisa tadi, mereka menggalakkan anak tu untuk menjadi confident dengan macam Tuan Amir tadi, dia suruh anak tu sediakan apa kerja yang dia nak buat, dan kemudian bagi reward. Dan Puan Nurfanisa pula dia menenangkan anak tu, bagi lots of love, prepare dia, habis tu baru pupuk confidence tu. Saja nak testing the water. Apa yang saya dengar ialah kita menggalakkan anak tu dengan buat benda yang baik dulu, habis tu anak tu dapat confident buat. Okay, but how about menakutkan anak tu? I mean, you know, contohnya kalau kau tak tidur seorang-seorang dalam bilik ni, tidur dulu. Contoh. Contoh. Doesn't that work also, you know? Okay, saya coming from Afifi pun dia ahem-ahem kat belakang. Afifi do ahem kat belakang. You know, it's like, okay, saya ambil perspektif orang dewasa lah. You know, kita orang dewasa ni ada dua jenis motivasi. Ada orang buat baik kerana nak masuk syurga. Ada orang buat baik kerana takutkan neraka. Ada orang dia perlu digalakkan untuk buat sesuatu. Ada orang perlu ditakutkan untuk supaya dia buat sesuatu.
So apa yang kita dengar setakat ni daripada dua ibu bapa ni ialah menggalakkan anak tu supaya dia menjadi lebih confident. Okay. Apa kata teknik takut pula? Will it work? Ini boleh bagi pendapat tentang tu? Kalau kau tak buat, tidur luar. Kira dia Contoh. macam threaten lah, macam ada hutan sikit kat situ. Siapa? Ada. Oh, okay. Nak kongsi lah, tapi tak tahulah ni termasuk dalam kategori keyakinan Kongsi diri je. ke tak. Okay, silakan. Anak sulung saya, dia tak suka makan ikan. Okay. Jadi dia akan buat muka kalau kita kata suruh makan ikan kan. Jadi ikan mahal pula tu, ikan tenggiri. Satu hari aku buat gulai ikan tenggiri. Dia tak nak makan. Dia tarik muka. Lepas tu nak goreng telur lah, nak suruh goreng ayam lah, tambah lauk lagi pada adik kan tu. Dia bagi cakap je lah, kalau tak makan ni tak boleh goreng telur. Lapar malam ni. Okay. So, okay, sekarang ni ambil secubit rasa dulu. Dia pun dengan muka, buat muka tak suka dah apa, dia pun ambil secubit makan. Lepas tu dia pun berubah muka dia. Terus dia ambil seketul. Okey lah, settle lah. Lepas tu dia makan lah ikan tu kan. Okay. Tapi tak tahu lah tu dia ada apa. Apa yang saya dengar saya tu ialah walaupun ada threat tu sikit, you still galakkan tau. Makan sikit dulu. Itu tu me, you still menggalak. Walaupun ada threat sebelum awal, you still menggalakkan. Thank you. Okay, Ayah boleh relate sikit dengan Sayuti punya kes. Kes yang sama baru berlaku dekat Umar dengan Afifi pagi tadi. First time nak suruh cuba makan nangka muda tau. Nangka, bukan nangka muda lah, nangka masak, sorry. So tak pernah, memang tak nak. Sebab nangka kan berbau. Jadi bila bau suar saja dekat hidung dia tu, dia dah macam tak nak. Lepas tu kita kata rasa sikit je. Lepas tu kalau dia tak suka lah. You know. Dia rasa, lepas dia rasa tu macam anak Tuan Sayuti tadi lah, berubah, lepas tu suka dah. Jadi apa yang Ayah boleh relate pada diri Ayah sendiri ialah ini adalah kes di mana kita build confidence tu dengan cara kita meletakkan anak ni dalam satu situasi yang dia kena survive. Dia kena survive juga. Macam Ayah punya pengalaman sendiri pun masa waktu membesar, I'm the only child pada masa tu with my parents. So kecil-kecil lagi pada usia 5 tahun, 6 tahun tu, I memang being memang kena jaga diri sendiri sebab mak dengan ayah keluar kerja shift, dua-dua orang. So saya akan tinggal di rumah seorang-seorang. So nak tak nak memang kena belajar untuk entertain diri sendiri, kena belajar uruskan makan minum diri sendiri. Mak akan masak siap-siap semua, dia akan cakap okey pukul berapa makan. So memang nak tak nak memang berada dalam situasi tu. Mula-mula memang takut, tapi disebabkan memang keperluan kehidupan pada masa tu, jadi mak kata kita tak ada pilihan, kena belajar untuk berdikari sendiri. Jadi mula-mula takut, tapi lama-lama dah biasa dengan rutin tu sebab kita dah ada dalam situasi tu. Jadi confidence tu datang sendiri. Bila dah besar dah boleh dah, tak kisah dah. Mak pergi kerja pun kita dah confident untuk uruskan diri kita sendiri. So this is one example, kita letakkan anak tu dalam situasi tu untuk build dia punya confidence. Okay, so tuan-puan pula macam mana? Ada kes yang berbeza ke? Cara tuan-puan encourage confidence anak-anak ni? Takutkan tu. Kalau kat sekolah cikgu dia push kan? Okay, you ni pandai cakap bahasa Inggeris. Okay, you masuk pertandingan bercerita tu, I tak kira you masuk juga. You know, dia kena push macam tu. So sebab takut kat cikgu, you know, takut grade ke apa ke, dia buat juga. And then they gain confidence from there because ada experience tu. Okay, tuan-puan macam mana? Silakan. Kongsikan. Rizal, Ayah, Assalamualaikum. Asma nak share boleh? Ya, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Apa yang Ayah bagi tahu ni memang terjadi pagi tadi dalam family. Anak-anak, anak memang ada tuition dengan Lahazah tau. Dengan Lahazah. Tapi dia rasa macam ada subjek yang dia nak bawa tu, dia rasa macam berat sangat. Dia rasa sebab dia nak main kat kampung, sebab kami duduk kampung, dia nak main tau, dia bagi alasan macam-macam. Dia dah duduk dah tu, dia kata tak nak join. Dengan kursinya duduk, alah, tak tahu nak cakap macam mana dah masa tu. Masa satu je terpaksa ugut sebab fikir macam ni. Kalau tak ugut dah tak paksa, kita tahu dia ni memang kena jenis paksa sikit. Si kakak tak perlu paksa sebab kita dah paksa dia dulu dah, dia dah besar. Adik dia ni dalam proses memaksa. Okay, paksa dia cakap apa tau?
kakak ini untuk adik, diri adik. Kalau adik nanti nak jawab peksa, adik tak mampu, adik sendiri akan menangis. Itu satu. Dan yang kedua, ugut dia, kalau tak kita balik dari kampung atuk ni, adik tak payah duduk sini, kita lockdown je kat rumah kita sendiri. Lepas tu biarkan dia, biarkan dia dekat kursi tu. Lepas tu ni untuk adik tau. Adik buat ni memang untuk adik sendiri, adik buat memang kerana Allah. Bukan untuk ibu, bukan untuk baba. Dekat macam tu kat dia, bukan untuk kakak. Dia duduk kat kursi tu, slow dia bangkit. Dia tekan join, and then kita biar je duduk je kat belakang dia, support dia, sokong dia. Lama-lama dia buka kamera, lepas tu dia boleh jawab dengan teacher. Lepas tu tepuklah tangan kat dia. Sukalah saya. Tapi itulah itu share. Alright, thank you Rizal. Thank you Thank you Ayah. Thank you. So itu encouragement tu daripada segi words tu. Nak build tu. Dia okay lah, kita tak salah guna perkataan ugut tu kan, rasa macam kejam pula kan. So kan kita encourage dia. Ya betul. Okay. How do you decide, Asma? Macam mana Asma buat keputusan? Okay, dengan anak-anak sekian, kita kita kena berlembut, kita kena belai dia. Anak yang ni Dia kena keras sikit. jentik. Okay Rizal. Okay Asma share sikit Okay, Asma memang ada sikit belajar lah bagaimana potensi anak-anak. Memang Asma belajar mengenali anak-anak ni. Asma mengenali macam mana nak lead adik, macam mana nak lead kakak. Dari dia orang kecil ni Asma tahu kakak ni agak keras, Asma didik. Memang keras sebab dia jenis yang macam tu. Kalau adik ni pula, kalau Asma lembut, dia akan patah. Jadi Asma tahu dah ayat apa untuk kakak, ayat apa untuk adik. Asma mengenali diorang. Bila Asma mula duduk dengan diorang, selalu bersembang dengan diorang. Dan Asma tahu dia ni kalau cakap macam ni, dia payah sikit. Tapi kalau dia cakap kalau macam kakak, firm je. Kakak pergi ambil towel dan pergi mandi, buka pintu. Oh no, tak payah cakap macam tu dekat kakak. Dia akan cakap macam tu. Dia tahu mandi ke bilik air. Kalau adik ambil tuala warna pink, adik pergi bilik air, adik buka, adik shampoo rambut. Dia macam tu. Jadi Asma tahu nak lead dia orang tu macam mana. Itu yang Asma share dekat hari ni pun, yang share dekat Lahazah pun, dekat YouTube pun Asma share bagaimana mendorong anak-anak mengikut perspektif kita sebagai ibu bapa. Dan Asma gunakan macam mana cara Nabi buat. Ada yang kena tempat kasar, bukan kasar ke berkeras dan bertegas. Ada satu tempat yang kita kena berlembut dan berhemah. Itu yang Asma gunalah. That's why I share. Thank you. Terima kasih Puan Siti Asma. Very good point kat situ. Saya suka sangat. Puan Siti Asma kata apart from words of encouragement yang kita bagi dekat dia kan, part kita nak kena kenal dulu anak kita ni jenis yang macam mana, personality dia macam mana, supaya kita boleh menggunakan perkataan yang betul, cara yang betul, approach yang betul untuk naikkan confidence dia. Bukan kita pakai menti buy aja, anggap semua anak sama je, perkataan semua sama je, cara semua sama. Tak. So Puan Asma dia tengok anak dia, dia ni sikap macam ni, personality macam ni, anak ni personality dia macam ni. So kena pandai fleksibelkan cara. Okay, baik, terima kasih banyak. Suka sangat yang tu. Point tu. Right. Bila Asma kita tegas. Bukan marah, tegas. That's the right word to use. Kita nak tegas, bukan kita nak pukul atau suruh anak tu menggunakan seperti mana Asma guna perkataan ugut tadi. Kita nak bertegas. Tegas pada tempat dia. Tegas pada tempat. Betul tu Rizal. Kita boleh nak tambah sikit. Memang kalau kita bertegas, kita satu lagi boleh kita buat taklim dekat rumah ataupun buat baca kisah Nabi supaya dia faham bila dia kena marah. Kita jelaskan pula lepas dia kita bertegas dengan dia, kita jelas why kita buat macam tu. Kan hari tu ibu dah bagi tahu dalam kisah Nabi. Jadi kat situ dia touching sebenarnya. Dia kata okey betul lah, ini sama yang dia terima. Itu lebih berfakta lah. Hari ni dia rasa ada relationship di situ. Jadi dia lebih terkesan bila ada relationship dengan story tu. Baik, terima kasih. Alright, welcome. Alright. Okay. Saya punya, Puan Alia dengan Cik Asi, saya punya situation sama macam Kak Ayah. Start darjah 1 duduk rumah sorang-sorang kan. Kita geng. Okay. Alright, baik. Okay, siapa lagi? Ada parent-parent lain yang nak share? Silakan. Yes. Kita ada 2 orang. Okay. Nak komen yang Cik Rizal cakap tadi. Kita nak build confidence anak dengan takut tu kan. I just remember
my daughter actually saya jenis yang habis pantang je memang campak anak-anak dalam kolam. Oh, So diorang dah biasa. Okay. Tapi ada satu situation ni tiba-tiba pada umur dia tak ingat sangat, rasa dalam umur 3 tahun macam tu. Dia mandi dengan ayah dia. And then lepas tu dia terus takut nak mandi kolam. Okay. Sampailah umur dia 5 tahun lah, dia memang bila kita nak bawa dia masuk je dia tak nak. And then kebetulan time tu keluar dengan kita mandi dengan family. So abang saya buat macam mana dia takut, dia tak nak dia cakap. Abang saya tolak je dia masuk kolam tu. Jadi dia dah dia macam, tapi memang dia dah pakai yang tangan ni lah. Dalam takut tu dia tolak je macam paksa lah. And then dalam a few minutes macam tu dia terus macam Amna okey lah. Macam tu. So I think that menakutkan tu juga adalah salah satu cara juga untuk kita build. Selagi mana kita tak push themselves. So dia selagi dia tak cuba, dia takkan tahu kot benda tu okey ataupun tak okey. And for me, takut dan bagi mereka ruang untuk apa orang kata, expose Hi. Expose benda tu. Expose benda tu sangat bagus lah pun. Okay. That's one experience. Yang ayah boleh relate is pada masa kejadian tu, pendapat ayah ialah dia more kepada survival sebenarnya, because you know when you push someone inside into the water, pada masa tu dia tak ada tak ada fikir pasal confidence ke tak ada apa dah. Dia on survival because I need to survive. You know, I'm in danger, the brain is telling so I kena buat apa saja yang I perlu buat untuk selamatkan diri. So dia on that mood. Tapi kita tanya pakar, silakan. Kita macam tu sebenarnya. Ayah saya ngajar swimming macam tu. Dia campak I ke dalam deep pool tu. Pandang. Serius. Kita melawak-lawak. Kapal-kapal. Dia pandang je. So selagi I tak timbul macam timbul macam lemas, dia biarkan. Habis tu bila dah sampai ke tepi tu, dia kata, boleh pun, dia kata. Pasti dia campaknya lagi. So, there is this fine line, when we decide to push, when we decide to encourage. Mungkin ibu bapa yang lain boleh share, how do you decide, kerana kita tak nak we push but ia menjadi trauma kepada anak tu kemudian. And we have to be very sensitive to kita sebagai ibu bapa, we always have the right intentions kan, kita always have the noble intention, but kita takut it might just be very traumatic. Apa kita dengar Puan Liza angkat tangan lama ni, dia ada benda nak cakap. Thank you. Welcome, thank you. Silakan Puan Liza. Okay, hi, Assalamualaikum. Saya punya anak-anak, dia punya gap dekat-dekat tau. So, boleh dengar tak? Boleh. Silakan. So, semua macam senyap je, tak dengar ke tak dengar? Sekarang bukan dalam kereta ya? Bukan. Dekat rumah. Okay, right. Alright, okay. Okay, so anak saya semua gap dekat-dekat. So bila pergi tadika, pergi sekolah, so ada partner lah, abang dia dengan adik dia, lepas tu adik dia dengan adik lagi. So bila adik dia nampak abang dia, macam cikgu panggil untuk abang yang first ni, yang sulung ni memang dia confident tinggi, dia level dia tinggi lah. So bila abang dia, bila cikgu panggil, okay adik your turn. So abang dia pun okay, excited, cerita. Yang Luqman ni dia malu-malu sikit. Lepas tu bila cikgu panggil dia, lepas tu dia mula-mula dia malu-malu. Lepas tu bila tengok adik, dia macam relax je, bila cikgu panggil dia tak ada apa-apa. Sebenarnya cikgu panggil tu suruh cerita, so tak ada apa-apa yang terjadi. So dia macam dalam lama dia confident untuk pergi depan cerita juga. So bila adik dah masuk sekolah lain, dia bawa adik dia pula, yang Zidan ni pun malu-malu juga mula-mula. So bila dia nampak Luqman dah confident lah kan dekat sekolah tu, sebab dah terror lah, dah ni. So dia tengok Luqman pun tengok, bila Zidan tengok Luqman dah confident, Zidan pun sendiri pun confident juga nak buat itu sebab dia tengok abang dia buat, tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada apa-apa yang terjadi bila kita bercakap kat depan, bila kita main dengan kawan-kawan, bila kita buat tu, bila kita buat ni. Kat rumah pun macam tu. Dia nampak abang dia buat breakfast sendiri, spread roti dengan jam ke, tuang susu cereals. Dia tengok, okay, dia confident nak buat.
tumpah-tumpah sikit pun I tengok je lah kan dari depi tu tumpah-tumpah sikit. So okey dia ambil kain, dia lap, tisu dia ambil lap, tisu bergulung-gulung padahal tumpah sikit je bergulung-gulung dia ambil tisu. Faham, boleh relate. Sabar. At least dia tahu apa nak buat kan, dia tahu, dia confident lah, dengan confidentnya dia lap macam tu kan. Okay, so yang mandi laut ni, Adib dia mandi laut dia sampai nak tempat ke dalam tau. Dia confident dia tu buat saya takut sebab dia suka hati je nak pergi ke tempat dalam. Betul. Lukman dia memang Lukman tak tahu lah dia tak ada confident ke, dia penggeli ke, tak suka pijak pasir tu saya tak tahulah. Tapi dia takut-takut lah nak pergi tu, dia takut-takut nangis-nangis geli pijak pasir ke, saya tak faham lah. Okey. Okey. Lepas tu bila dia tengok Adib pergi kat tempat dalam, bila dalam sikit lagi shock main air lah kan, kalau kat tepi tu ada pasir je kan. So dia lagi shock lah Adib main air kat situ. Adib pun happy lompat-lompat sana, lompat main, ada wave semua. Lepas tu dia slowly makin dekat ke Adib, makin dekat. So dia punya confidence level tu sendiri, dia tengok adik buat macam tu dia pun dah shock sendiri nak pergi juga. Saya tak berani lah, saya memang allergic air laut, so tak pergilah dekat-dekat tu. Betul. Di sini siblings helping one Terima another. kasih Fariza. That's very nice. Siblings punya influence. Siblings punya confidence tu menggalakkan adik-beradik yang lain pun buat benda yang sama. Sama lah, boleh relate juga. Memang Afifi dengan Umar pun macam tu. Apa yang Afifi buat, Umar mesti boleh buat juga. Okay, Alhamdulillah. That's good. That's a good point. Oh, don't say that. Okay. Don't say that. Okay. Sorry, kita ada commentator belakang. Secret. Okay, so siblings influence. Thank you so much Fariza for sharing. Okay. Puan Jariah, boleh kami dengar daripada Puan Jariah, kaum kita ada cara tradisi to build confidence. Ya. Cara macam mana tu? Boleh kongsi dengan kami. Menarik ni. Assalamualaikum Puan Ayam dan Encik Riza dan semua ahli inilah sidang semualah kan parents. Saya berketurunan Melanau dari Sarawak. Okey. Kita ada satu tradisi untuk baby yang maksudnya dah 2 bulan ke ataupun dia masih bawah 2 tahun. The mother akan bawa baby itu ke laut sebab kita memang duduk by the sea. Laut Cina Selatan. Okey. So the whole family akan pergi sekali berenang, but then the mother akan pegang baby itu menghadap laut dan masa dia hadap baby itu, there must be a wave, a huge wave coming. Can you imagine the situation? Yes. Dia kena ada wave tu, ombak tu datang. And then ombak tu menampar muka baby tu. Okay. So that's the way dia build the confidence dengan the mother. Orang kata mungkin lah, I do not know what is in the orang kata in the heart of the mother lah. Maksudnya dia nak kata if something happen to you, you have to be strong. Dia macam tu. Be strong whatever challenges coming. The waves is orang kata apa? Digambarkan sebagai cabaran kehidupan. Correct. So anak-anak kaum kami ni sebenarnya memang used to dengan laut. Even meninggal pun dalam laut semualah kan. Because kehidupan tu memang dikelilingi oleh laut kan. Memang panas lah. It's a very hot things lah kan. Jadi itu cara tradisi. I believe other races pun ada cara tersendiri. Mungkin kita tak berapa perhatilah kan sebab I saw this with my own eyes. I tengok my mom buat untuk my sister semua kan. I tengok and I still can remember. At this age of 45, I can still recall the angin. I can still feel the breeze, the orang kata apa, the pasir that we run over kan. Those are the things lah. Tetapi who was the baby Puan? The father ke atau the mother? The mother is will be holding. Normally the mother will be holding it. Will be holding it. Will be holding the baby. Right. So maksudnya dia infuse the mother to infusing any positive thoughts to the baby, to the anak lah.
Actually dalam kehidupan sekarang we can do it dekat dalam swimming pool pun boleh kan. Cumanya bila dekat laut tu is very natural sebab dia orang dah tahu dah bila pukul berapa wave tu nak datang. Kan jadi it's a very natural thing. Because bila ombak tu dia kena dekat muka, dia berat tau. Berat dia macam nampar tu. Berat. And then sama dia salty, dia rasa masin kan. And then memang baby tu akan ni lah kan, tapi dia akan tapi the mother akan control, bukanlah begitu dia akan control sampai many times, then baru ni benda lah tu. Tak adalah cuma is a family, bukanlah maksudnya di whole tahu makan turun, tidak, maksudnya each family akan buat benda tu. So kita macam tahulah dia punya ni kan. Thank you. So that is just a quick sharing lah kan. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting. You know, my father must be Melanau. Pasal tu dia campak air dalam swimming pool tu. You know. Kita belajar tradisi. Culture kan, culture. Orang Malaysia kita. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sangat menarik daripada Puan Jaria punya point yang saya nampak is penggunaan kita activate all the senses. Kinestetik dia punya visual dia letaknya depan wave tu, you know, and then pasirnya dengan tempias ombak tu kena muka, all that is kinestetik, you know. Angin dan sebagainya, burung at that point of time is all auditory. Benda ni semua dah di-anchor kepada anak tadi. Sebab tu sampai sekarang umur 45, Puan Jaria masih ingat lagi that situation, you know, because dah di-anchor sangat kuat dalam dia punya mind. That's one way. Ada ibu tu ada bisik apa-apa kepada anak tu waktu dia pegang, you know, ada kata-kata yang tertentu ke Puan Jaria? Saja nak tahu. Tak ada pula dengar, sebabnya dia tak ada boleh bercakap sebab dia berada di dalam, bukannya dekat pasir tu tahu, memang dekat dalam, memang dia letak ke arah ombak tu. Jadi the mother actually memang dia infuse je dia punya niat tu kan. Dia tak sempat lah nak bercakap, dia tak sempat bercakap. Because kalau kita dekat dalam swimming pool, dia punya situasi is kita air tu macam kita boleh kontrol juga kan. Kalau dekat laut tu dia macam air dia agak lagi berat, and then dia bukannya bersih mana pun kan. Jadi memang tidak ada macam maksudnya perkataan tertentu ke certain race kan, dia ada macam ayat-ayat karma kan, tak ada. No such thing. Ya. Terima kasih Puan. Sheila, boleh buat kat Sunway Lagoon. Sheila anak tu Sunway Lagoon punya wave pool. Pegang jaga letak macam tu. Update tadi. Sheila sekali dia habis. Okey, tadi terima kasih banyak Puan Jaria. Very interesting point. Kita banyak dapat poin-poin yang refresh. Sorry? Apa tu? Okey. Kita dapat banyak poin yang unik malam ni, sangat bagus untuk topik ni. Baik, tadi kita nampak Puan Alia angkat tangan, lama dah. Sian dia. Tunggu. Okey, mana dia Puan Alia? Silakan. Saya. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Silakan perkongsiannya. Saya tak ada anak, tapi insya-Allah bakal ada anak. Saya nak share macam mana sebenarnya bila tadi Hasif ada share pasal explanation untuk session malam ni, macam this is how macam mana I react dekat sekolah, angkat tangan and all that. Lepas tu macam terfikir macam mana parents build my confidence sampai boleh jadi macam tu. So macam nak belajar juga because akan ada anak kan, so it's like macam parenting session lah. So macam kalau Alia, how my parents build my confidence, sebab saya dengan adik gap setahun je. So memang sekolah semua sama-sama. Memang kalau masa dekat sekolah, before pergi sekolah memang my parents akan pesan, tengok adik, anything happen you akan kena. So yang teknik ugut tadi tu lah. So kita memang macam waktu rehat pun kita akan macam tengok dia, okay dah makan. Lepas tu anything kalau tiba-tiba dia nangis pun kita akan macam, kenapa nangis? Macam tu.
Lepas tu dia akan cakap juga, my parents akan cakap cuba ajar adik apa yang you belajar, apa-apa semua. Alia? Terputus lah Alia. Internet connection. Thank you Alia. Okay, dah sambung balik dah. Ya, Alia boleh sambung balik? Tak ada. Okay. Never mind Alia, kita akan sambung dengan dia. Dengar. Okay, sila sambung. Okay, so dia macam my parents macam letak satu tanggungjawab yang anything happen, you ada adik, you kena jaga, and you ada tanggungjawab yang besar, which is you tak boleh menganggap ringan benda tu. So dari situ kita rasa confidence jugalah, and one more thing lagi satu daripada surrounding, which is masa sekolah, cikgu akan macam suddenly je lantik, okay Alia, you ketua kelas, so you ketua kelas tanggungjawab dia macam ni, you kena buat. So satu benda tu pun adalah actually contribution untuk kita build confidence. Dia bukan from family juga, tapi dekat sekolah juga. You put in charge of people, you asked to be put in charge. Macam dalam family, your parents kata you're in charge of your siblings. Di sekolah, cikgu kata you're in charge of this group of people, contohnya. So that sense of bertanggungjawab tu yang menyebabkan you tambah confidence. Yes, betul. Lagi satu nak tahu juga, sebab lagi satu sekarang ni I tengah figure out macam mana I boleh ada confident untuk bila cikgu tanya je macam okay saya nak jawab. Because right now macam bila fikir balik tak ada pula parents ajar macam apa-apa you dah keluar you kena jawab dulu tau. Tak ada pula macam tu. So I tengah figure out in this session macam mana nak dapatkan that confidence. I think that came from you. That wasn't what your parents taught you atau your teachers taught you, but that came from you. Because confidence dah ada dah, keyakinan dah ada dah, dah diinstilkan, maka selepas tu anda yakin untuk buat apa saja. Masuk kahwin dengan Hasif sekali, anda yakin untuk kahwin dengan Hasif. Saya dengar Sifu, saya sabar. Hasif ada. Allah, Hasif ada. Okay. Okay, Alia, thank you very much. Okay, baik. Thank you. Alhamdulillah. Putting our children in charge of something. Itu boleh encourage dia punya confidence. Bagi responsibility, things like that. Kalau di rumah bagi dia chores, kalau dekat sekolah galakkan dia untuk sertai persatuan ke ataupun ambil tugas leader dalam group punya assignments ke. That's one way. Yeah. Okay. I'm interested to know if there is anybody. Yeah, silakan. Tadi bila Puan Jariah cakap pasal culture tu kan, rasanya kita orang Melayu Islam, orang Muslim, we have that culture, tapi khusus untuk anak-anak lelaki untuk build that confidence. Itu? Which is berkatan, majlis berkatan. Kan kita kalau traditionally lah, kalau berkatan kan yang bila kalau kita tengok ada yang kumpul mandi ramai-ramai sembuh air kan. Lepas tu ada budak-budak, kalau kita ingat budak-budak lepas berkatan dia punya confidence level tu lain macam. Dia dah dia rasa macam dah dewasa. Mungkin tu itulah tiba-tiba trigger tadi bila dengar pasal anak-anak lelaki ni proses berkatan tu adalah satu-satu yang menggalakkan. Betul tak Hakim? Ya. Tiba-tiba Umar dengar tu berkatan. Umar dengar tu. Okay, terima kasih. Betul-betul. Terima kasih. Ada dia punya proses tu yang build confidence tu. Okay, thank you. Okay. Ada siapa-siapa lagi parents yang nak berkongsi? Tengok banyak Kak Ita share kat sini. Sila. Sila, okey, silakan.
confident yang Hakim dapat ketika bersunat cik? Tak ada saja je. Okay. Amboi. Hang ingat kau. Dia tengah buat susu Zara. Jadi terdengar. Tak sempat. Baik. Ni pertanyaan sebab Syah baru satu kan anaknya. Jadi apa yang berlaku? Kenapa ni? Fire ke apa ni? Tak ada. Apa yang berlaku pada situasi Sheila, kalau ikutkan Zara Sofia ni, kalau dia dengan kami, dia punya storytelling dia, memek muka dia, sangat bersungguh-sungguh lah. Okay. Ingat, dia ni umur 2 bulan dia dah masuk kelas digital marketing. Okay. Kelas senang kau Sheila. Enggak ada gadget, tapi dia belajar kita mengerti terpaksa lah sebab mak dia mengajar kan. Okay. Situasi terpaksa. Okay. Apa ni, kita ingat because of environment dan kita memang sebab Sheila belajar macam mana ayah buat dengan anak-anak ayah, Rizal buat. Memang bawa jumpa orang. You all antara idola-idola Sheila bawa anak suruh jumpa orang kan. Lepas ceritanya, kita ni dah bawa dah ni. Okay. Dia tak seperti je lah kan. Kita ingat dia dah biasa dengan public. Rupanya dia jadi macam, kenapa shy? Dia take time. Bila dia jumpa orang, dia akan take time untuk dia get involved dengan orang tu. Hakim sampai dia kena tunjuk gambar Hakim pernah bermain dengan dia waktu baby. Oh, okay. Dengan dia. Itu lebih kurang macam contoh dia. Itu satu. Itu satu. Macam mana bantulah saya. Itu satu. Yang kedua, Sheila ingat dia ni orangnya macam wow, public speaker punya orang. Sebab dia pernah masa PKP 1.0 dia tengok kami mengajar macam ni lah. Assalamualaikum, hai, apa khabar, pagi macam tu kan. Tiba-tiba satu ketika dia pernah tiba-tiba dia duduk dekat kursi kami, laptop ni terbuka, tiba-tiba kita orang terdengar, hai, Assalamualaikum macam tu. Sebiji apa yang kita orang buat. Tapi dia ada tapi sengaja sebut tapi sebab dia akan membunuh yang awal tadi. Tapi bila setiap kali dia tengah buat storytelling ke apa, kita angkat untuk rakam kan. Tak payahlah ibu, tak payah. Lepas tu memang takkanlah dia takkan bercakap. Itu situasi kedua. Okay. Situasi ketiga berlaku dia kalau dia dengan kami, dia dengan budak-budak kat office tu dia dah biasa kan. So dia dia akan jadi hero dan heroin lah. Okay. Dia balik kampung, ada orang yang lagi heroin daripada dia. Okay. Menonjol daripada dia, maka dia akan slow down. Saya akan perasan beberapa situasi dah. So dia akan slow down, dia akan macam dia jadi macam mak dia lah, shut up, move on. Okay. Adakah salah aku? Okay. So adakah itu sebenarnya tiga situasi ni menunjukkan tentang self confident dia? Adakah itu menunjukkan itu? Dan apa langkah awal sebab dia baru 4 tahun kan yang boleh Sheila build up untuk bantu dia macam ni sebab mak bapak dia dua dia bercakap depan orang. Jadi sebab Sheila yelah you all pun tahu kisah kan, yelah kita nak kata genetik tak tahulah kan, sebab macam Sheila daripada Sheila kecil Sheila memang orang yang spotlight. Menjak kenal Ijul yang baru Sheila orang belakang tabir, Sheila ubah Sheila punya fikrah daripada kecil Sheila orang spotlight. Tapi bila Sheila dah besar, Sheila bertukar sikit lah. Yalah kan Ejol punya spotlight lebih besar. Alhamdulillah Ijul tengah pakai earphone dia tak ada. Kasi delete. Raya respond because you know what Sheila kongsikan ni reminds me of Afifi once upon a time ago kan. She's so in front and then suddenly she changed. So maybe you could give a point to that. Okay, based on soalan Sheila tadi yang ayah nampak is the first one tu soalan berkenaan bila pergi dekat tempat baru tu dia macam shy kalau ramai-ramai orang tiba-tiba dia jadi shy. Tapi masa bawa pergi tu okey kan? Masa bawa masuk ke tempat tu dia tak adalah macam takut ke patah balik ke, tak nak masuk dewan ke apa ke? Depends on situation. Depends on situation. Okay. Kalau hotel dia suka. Okay. Pandai. Okay. So mungkin satu benda yang Sheila nak check is
cuba timbang tengok maybe it is her personality memang macam tu. Maksudnya dia punya, orang kata apa, dia punya temperament memang yang tu. Dia tak dia take time macam in terms of kalau ada situasi baru ataupun ada strangers ke, dia akan ambil masa untuk adapt to that situation. Itu satu. Mungkin personality macam tu. Tapi tak bermakna benda tak boleh berubah. So as long as you encourage, you still bawa dia. At the same time, one thing that you could do is tell dia what to expect bila pergi. Sebab dia 4 tahun baru kan. So bila pergi tempat-tempat baru tu, bagi tahu siap-siap dah what to expect. Okay, nanti nak pergi situ, Dewan tu ada ramai orang tau. Dewan tu ada ramai orang. Apa tu, ibu akan ada dekat situ, baba dekat situ. Kita relax aje, kita macam biasa je. Cumanya ada ramai orang tu je. Dia orang, kita pun orang juga kan. Ada kaki, ada tangan, ada mulut. Jadi something yang orang apa, macam tadi Puan Nurhaliza cerita pasal kita settle emosi dia dulu kan. Kita bagi confident dekat dia, nak build trust dia to the people around, to the surrounding tu. That's number one. Untuk soalan yang kedua, yang dia kalau seorang-seorang dia confident kan, dia copy apa yang you guys buat. Tiba-tiba bila nak tangkap video ke ni kan, dia macam tak payahlah, macam segan kan. Okay, so soalan saya ialah kalau tangkap gambar dia okey tak? Kalau panggil tangkap gambar, okey tak? Gambar kalau antara 10 kali, 8 kali dia yang sibuk suruh ambil gambar dia lah. Okey. So lagi 2 kali tu dia tak kisah, maksudnya tak 2 kali tu dia tak nak tu macam mana? Depends on mood dia. Kadang-kadang dia tak nak, kadang-kadang dia rasa macam tak nak. Dia tu dia ada perangai Sheila. Okay. So majority of the times tu dia banyak nak lah, maksudnya tangkap gambar tu tak jadi masalah. Walaupun dalam keadaan ramai-ramai tangkap gambar tu. Betul, sebab macam hari tu Iju tengah mengajar kat depan, tiba-tiba dia duduk kat belah depan, dia suruh Syah ambil gambar, dia tengah bergaya belakang orang tengah belajar. Okay. Adalah kemahuan, dia ada confidence sebenarnya kat situ tu. Dia tahu apa dia nak. Kena lama sikit lah dalam kelas tu baru dia macam tu. Okay. So yang soalan nombor 2 ni mungkin Sheila boleh waktu nak tangkap video tu kan, relatekan dia dengan experience yang dia confidence tadi tu. Macam contohnya, ni Zara, macam mama ambil gambar Zara ni, contoh macam tu. Relatekan something situasi yang dia confident. Kan? Sebab you nak ambil video kan, ni macam nak tangkap gambar ni, macam nak tangkap gambar macam biasa, sikit senyum macam tu lah, kira relate satu situasi yang dia confident lah. Soalan yang nombor 3 tu, yang pasal spotlight tu kan, maksudnya kalau ada orang lain yang spotlight, dia akan dim sikit dia punya light kan. So dia macam okay, well, I don't see any problem with that sebenarnya. As much as kita nak macam nak dia stay confident, stay being the spotlight, which is not apa orang kata tak high lah sebab memang you sendiri pun cakap fitrah you jenis orang yang spotlight. So because of you dalam keadaan dah biasa dalam keadaan macam tu, well untuk dia maybe kita boleh respect lah, mungkin dia bukan macam tu. But on the other side, kekuatan dia ialah dia ada that respect. Maksudnya okay, dia tahu tempat dia kat mana. That's the kekuatan dia kat situ sebenarnya. Kalau you tak nampak yang spotlight tu bukan kekuatan dia, tak apa. Kekuatan dia ialah dia tahu tempat dia kat mana. Bila time dia kena shut down, dia kena diam, dia diam. Bagi orang lain peluang. So that is one good quality sebenarnya. Ada masa dia menyinar, ada masa yang dia bagi orang pula bersinar. Which is good. So develop that one. So not all the time kita nak develop the spotlight saja. That is another good bahagian tu dia tak ikut Sheila. Kalau Sheila tak ada spotlight, dia tak torchlight atas kepala. Which is good. Itu yang kita namakan balance. Kita nak anak tu well balanced. Balance tu maksudnya ada masa dia menonjol diri, ada masanya dia pull back and keep quiet. Bayangkan Sheila, kalau dia menonjol sendiri, dia menonjol diri selalu, dia mesra dengan semua orang, masa dia mesra dengan strangers yang boleh bawa dia pergi keluar dewan tu senyap-senyap, it is very 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 dangerous. So it's good. It's good that anak tu ada that balance. All you have to see is kena tak pada waktunya. So contohnya kalau dia mesra dengan everybody, even strangers, that's where kita ni main peranan untuk didik dia, tunjuk dia, not everybody we can hold hands contohnya. Kalau dia tak menonjol diri pada tempatnya, maksudnya dia, macam nak tangkap gambar group family picture kan, dia tak nak suddenly
So this is why we didik dia kata it's in this punya scenario it's okay, it's safe. Everybody around us yang kita kenal, so jom kita tangkap gambar. So it's about having that balance tu, Sheila. Yeah. Thank you very much. Thank you so much, Sheila, for the question. Thank you. Most welcome. Okay, adakah sesiapa lagi ibu bapa yang ingin berkongsi? Saya nak jadi batu api sikit kalau tak ada siapa tanya apa-apa. Apa jadi kalau anak tu overconfident? Anak tu is like the confident, the gila, sampai dia boleh talk back towards dia punya parents contohnya, that level of confidence, anak dia, ibu bapa minta tolong sesuatu, dia kata tak nak, suruh kakak buat contoh. So what do you do then? Ini anak yang ada confident level yang sangat tinggi lah. So what do you do then? Kita pula jadi tak confident. Ya, ada pandangan tuan-tuan buat? Silakan. What would you do? Waktu tukar keluar urutannya? Waktu tu ugut. Waktu tu ugut. Dia main authority masa tu kan. Kita nak dengar tuan-tuan perempuan dulu. Silakan. Yeah. What would you do kalau anak tu? Dia overconfident. Saja nak share. Antara tanda-tanda anak yang confident dia sangat tinggi. Kalau ikut daripada body language dia, kita akan tengok anak tu bila duduk tengok TV lah contohnya, dia menunjuk kaki dia ke depan, tangan dia naik macam ni, on the chair, atau kadang-kadang dia akan berbaring atas perut dia, tengok TV, kaki belakang dia angkat, stuff like that. Kami dalam bidang body language ni, kami dinasihatkan kalau jumpa anak-anak yang menunjukkan ciri-ciri itu, perlu ditegur. Perlu kalau anak tu melunjuk kaki dia dengan tangan naik, kita perlu tegur, kata duduk betul-betul. Kalau kita tak tegur, kami dalam bidang body language ni, kami dinasihatkan kalau kita tak tegur dia, anak tu akan mula naik kepala. Kerana pada saat tu the parents didn't say anything, so to me it's okay. I can do whatever I like. The parents don't dare say anything. So you've had that experience before kan? Dulu bila buat macam tu, mak ayah akan datang, cuba duduk betul-betul, kakak duduk ni kenapa? Stuff like that. So apa yang tuan-tuan perempuan akan buat dengan anak-anak yang confident yang tinggi? What would you do? Especially bila dia mula menentang ibu bapa. Saya nampak Liza macam angkat tangan sekejap. Okay, ada angkat tangan tadi. Sebab bagi tahu, sebab masa zaman kita kecil-kecil, parents kita memang ajar macam tu. Kita angkat kaki sikit, turun kan. Kalau zaman kita pula jadi parents, bila anak kita buat macam tu, kita tak boleh guna cara macam parents kita dulu kot. Dah jadi like, tak boleh kan, zaman beza. So apa saya buat, saya bagi tahu lah, okay, kadang-kadang dia taruh kaki kat atas meja kat tempat makan. Dia cakap, ni tempat makan, tempat korang taruh food nak makan. So kalau taruh kaki kat atas tu tak hormat benda yang korang nak makan kan. So macam kena terangkan kenapa tak boleh taruh atas meja tu. Lepas tu dia okey. Lepas tu kalau duduk tengok TV, kaki macam tu, kaki melunjur. Lepas tu cakap, okay, please cross your leg. Nanti orang nak lalu tersepak kaki awak, orang terjatuh, awak pun sakit. So kena explain, kena guna explanation kot untuk yang anak-anak zaman sekarang lah. Zaman kita dulu, masa saya kecil-kecil memang kena lah. Membawa kaki. Terus on the spot lah. So anak sekarang kita nak kena pakai logik sikit ya. Betul. Guna psikologi sikit Dia ada cerita cause and effect dia ada cerita pasal situasi macam tu kan. Whether it's baik atau tidak baik. So dia penerangan lah kiranya kan. Ya. Dia sebab. Thank you Liza. Terima kasih. Tuan-tuan perempuan yang lain, how would you uruskan anak-anak yang confident dia tinggi? Ingat confident tinggi sangat pun boleh menimbulkan permasalahan. Dia akan jadi bully di sekolah. Dia akan jadi macam-macam. Dia akan menentang ibu bapanya dalam rumah.
dia akan jadi bully dengan adik-beradik dia, ya. Dengan kakak di sini pun dia boleh bulinya kadang-kadang. So what would you do, Tuan Puan? Yes. Is it kalau macam confident tinggi ni, contoh dia macam dia dah tahu benda tu tak boleh. Okay, contohnya dia dah kata, dia dah tahu yang dia dah tahu yang kalau kita buat baik kita masuk syurga. Because of dia tak nak buat benda tu waktu tu. So dia dengan confident ni dia cakap tak nak masuk syurga. Dia cakap gitu. Dia cakap dengan syaitan. Contoh macam gitulah. Dia akan tukar mana yang positif waktu dia tengah baik tu positif tu. Adakah itu considered masuk dalam kategori tu, Rizal? Ya, dia menjawab lah kira. Betul. Confident tu, ya. So what would you do? Confident dia daripada dia babah tak sayang, tak apa. Macam itu. Confident dia daripada segi apa tu? Dia nak test boundary. Dia nak test kita akan bagi ke atau kita nak buat apa? Dia nak tengok kita nak buat apa kat dia sebenarnya. So dia in terms confidence tu daripada segi itu. Dia test boundary kita. Okey. Jadi Tuan Puan buat apa? Kalau kes yang macam tu, selalu Sheila lepas dah macam tu Sheila buat apa? Lepas dia kata macam tu, dia bagi statement power tu, Sheila buat apa? Pakai Liza punya statement untuk logik tu dah tahu tak. Dia dah memang put her foot down dah tu. Sometimes dia jadi macam ni. Dia cakap, nak jadi macam gitu, tahu kan kat luar kat sana, contoh dia buang makanan dan kita dah cakap dengan dia, benda tu kan dah tahu not good, kan. Dia kata, tak apa, dia memang nak buat benda not good. Saya kata, Sheila akan main sentiment storytelling lah. Mak bapak motivator kan. Kesian tau, orang kat luar sana tu tak dia cukup makan macam tu. Kesian sangat macam tu. Lepas tu nanti dia akan diam. Sheila nampak, saya tak sure lah apa yang Sheila buat tu betul ke tak. Kadang-kadang Sheila nampak dia macam stres. Saya nampak pasal saya nampak dia stres. Jadi kan nanti dia macam berombak-ombak dada dia, lepas tu dia menangis. Ada certain tengok siapa waktu tu dia tengah buat dekat siapa. Kalau dia tengah buat dengan Ijul akan jadi bad cop lah. Saya jadi good cop. So, main macam zaman-zaman buat motivation dengan budak sekolah tu kan. Okay. So Ijul jadi bad cop. So Ijul memang akan tidak bercakap dengan dia. Biarkan dia nak nangis lah. Okay. Dan lately beberapa hari ni dia dah pandai pergi kat pintu. Dia kata tinggallah babah dengan ibu seorang-seorang. Biar keluar, biar duduk keluar. Pergi jauh-jauh. Dah banyak lari anak aku. Terbalik lah. Okay. Dia memang selalu terbalik. Dia yang buat salah, dia yang akan pergi macam tu. So, jadi dia tidak akan terus pergi dekat dia sebagai good cop ni. Saya akan take time dulu sampai dia rasa macam beberapa second. Dan Sheila akan pergilah. Saya akan pergi, akan cakap baik-baik dengan dia. Terangkan ini hak dia, suruh pergi minta maaf dengan bapak dia. Kalau time tu Sheila pula yang temper, okay, so Ijul kena jadi good cop. Walaupun Ijul kadang-kadang apa yang berlaku ni tak faham. Betul Sheila akan cakap, bang tolong pergi jadi good cop bang. Dia macam-macam ni kes dia. Okay, so dia main peranan lah. So Sheila waktu tu Sheila akan jadi keras lah. Adakah okay, betul ke macam tu? Tak tahu. As long as ibu bapanya synchronize lah, tahu peranan masing-masing, what's happening, and kita tengah uruskan anak tu fine. Kalau Ijul terpinga-pinga, asal isteri aku macam ni, setiap menambah kepada itu, macam contohnya Sheila jadi bad cop, si Ijul jadi better cop. Tak pun dia ajak join sekali. Okey, tak apa, kita boycott mama. Macam tu. Engkau? Habis. Dua parti yang berbeza bawa satu bumbung. Habis. Okay. Alright. Tuan-tuan perempuan yang lain, anything you like to share with us? Ada yang nak komen. Ada yang nak komen on Sheila punya story tadi. Macam mana nak tackle benda tu? Macam nak tackle anak dia yang test boundary. Dia overconfident, dia test boundary. Kak Yati dah buka mic. Okay. Kak Yati pernah melalui benda tu. Bila anak-anak feel like macam, okay, mama macam ni, okay, I keluar daripada rumah.
I kata okay, I help you to pack your thing. I like So, masa tu dia dah besar lah, maknanya dia dah darjah 6 masa tu, because dia orang stress up dengan Kak Eti punya ni kan. So dia kata, Mama, you always say that you kan, you only nak ikut you je. So we all dah macam penat. Okay, right. So kita rasa sebab ni kita nak keluar. So I kata okay. Lepas tu okay, you nak pack bag mana you nak? Okay. So I help you with all the packing. Okay, lepas tu dia kata, Ma, you macam, kenapa you cakap macam ni? You yang cakap you keluar rumah. Dan kenapa pula you tanya? So I kata okay, right. So then kita nak pergi mana? I don't know. Up to you. Up to you. Last kan yang adik-beradik ni 6 orang je duduk. Tak boleh lah. Kenapa Mama cakap ni? So maknanya Mama suruh kita keluar ke? Yes. Sebab I rasa pada ketika itu pun I stress bila anak-anak tiba-tiba nak keluar rumah. Kenapa every time kita set dia nak keluar rumah. So dia orang fikir this is the best solution bila keluar rumah. So I cakap okay, kalau dah itu you all punya impian, you think that dekat luar sana is good for you, tak apa. So tapi at the end of the day, bila sampai petang, kenapa you all tak ambil bag-bag you all ni bila you all nak keluar? So at the end of the day, dia orang kata, Ma, sorry Ma. I kata that. That's why bila orang tua bercakap, dia ada sebab dia kenapa kita tak bagi buat benda tu. Alright? So dari masa bila pada ketika itu kita bagi reasoning pun, mereka tidak akan dengar. So Kak Eti hanya akan tahu, memang Kak Eti tidak, memang pada ketika tu Kak Eti memang confident anak tidak akan lari. Don't make sure that bila kita bacakan tu dia pun lari kan. Tapi yang itu Kak Eti, itulah pengalaman Kak Eti. So sampai sekarang sebenarnya bila Kak Eti melihat overconfident ni kadang-kadang memang menyukarkan kita untuk ni, tapi bagi Kak Eti ada ketikanya dia ada perlu ketegasan di situ untuk memberi pandang lihat dia apa yang sebenarnya bila mereka buat tu apa yang akan mereka dapat. Itu yang Kak Eti nampaklah. Thank you very much. Thank you very much. Suka. Okay, dia macam mana reverse psychology ni somehow kan benda-benda macam ni kan it's good because sometimes it knocks our children's punya head tau. Dia membuatkan budak tu make sense. Aku kata aku nak keluar rumah, dia tiba-tiba mak support pula, kita nak pergi mana? So dia mula berfikir that way. So bila dah fikir ke situ, dia tak jadilah. So it make they make sense. Whether benda tu reasonable ke tak reasonable. Daripada dia emotional, dia punya jadi rational. Dia jadi rational. Dia fikir balik, tiba-tiba mama pula support. Kita nak makan apa? Apa muslimat mama ni? Mama mesti ada muslihat ni. Baik, kita kan keluar. Itulah bila dia cakap, Mak, kita orang tak ada duit. So, apa masalahnya kan? So, Mak, kita orang tak tahu tempat nak pergi. You yang buat decision tadi, not me. Reverse psychology. Okay, suka. Okay, Sheila, just to add in, sebab Sheila kan anak Zara baru 4 tahun kan. Jadi, salah satu benda yang mungkin Sheila boleh buat untuk nak, bila dia kata dia tak nak tu, dia tak nak kan. Macam tadi macam Sheila guna approach pasal syurga neraka tu semua tu kan. Ayah rasa mungkin it's a bit konsep dia terlalu besar sebab dia baru 4 tahun dan syurga neraka ni adalah satu benda kita tak nampak. Apatah lagi budak-budak dia tak nampak benda tu, lagilah jauh nak menjangkau tu pemikiran dia tu kan. So boleh guna contoh yang dekat sikit. Dan tadi macam Sheila katakan, tahu tak ada ramai orang tak makan apa semua. So dia menangis tu, Ayah Syak dia menangis tu sebab dia tak boleh proses that situation tu. That's why bila dia stress dia nangis, but dia tak tahu. It's like macam is it too big, macam macam tu ke sampai dia punya perbuatan tu yang menyebabkan macam orang tak makan tu kan macam yang menderita apa semua kan. Mungkin dia nampak benda tu as big as that, tahu sebab dia budak kecil kan. Jadi mungkin something yang small lah kot, something yang small. Macam contohnya kalau macam dia tak nak makan ke apa ke, ataupun dia kata dia tak nak benda tu, mungkin boleh relate something yang
small situation dia berkenaan dengan diri dia. Maksudnya jangan give a general punya view untuk budak 4 tahun kita apa sesuai. Something yang dia ingatkan dia balik situasi yang lepas ke, ataupun ingatkan dia Zara ingat tak hari tu masa Zara tak makan sakit perut, ingat tak sakit kan, sakit macam mana, kat mana, tunjuk kat ibu, macam tu macam ni, sakit kat sini kan. Jadi bila point tu sebab dia sendiri yang rasa, dia akan ingat balik, dia kata oh betul, okay, hopefully lah it makes sense untuk dia yang 4 tahun tu lah. Sebab diri dia melalui benda tu. Kalau you bagi terlalu bigger concept, mungkin dia tak nampak syurga dan neraka. Sebab memang tak nampak. Kalau kita orang dewasa pun masih buat dosa bila tahu syurga dan neraka, apatah lagi budak 4 tahun. Kan? So logically dia macam tu lah. Bagi something simple yang dia boleh relate dengan diri dia. Budak-budak ke anak-anak ke, macam tu lah. Saya nak share satu story yang bila dulu-dulu kecil-kecil saya ni makanan tak habis kan, nasi tak habis. So my father would say, give this story lah. Kan dulu duduk Kedah, so lalu dekat sawah padi itu, sawah apa ni, tengah tuai waktu tu, menuai. And then he would say, sekarang kan banyak mesin-mesin menuai ni kan. Dulu zaman ayah dulu kita orang nak kena ambil sendiri, pukul beras tu, and then bukan saja itu, bila dah pukul beras tu kan, kita orang kena kutip satu-satu jadi satu guni, kutip satu-satu jadi satu guni, so bila Rizal tak makan satu-satu butir nasi tu, ingat balik lah kami dulu kena kutip satu-satu beras tu dulu. Wow, wham. Nak kutip satu-satu tu. That story hit my head forever. That I lepas tu, kalau you makan dengan air, you will see me kutip satu-satu nasi dalam pinggan tu. Because of that story. So it's not a story yang made me scared. It is not a story yang make me feel so guilty, but it's a story of his own life yang dia relatekan, and then they relate to my perangai tak makan nasi tak habis. So it's a story yang very make sense. At the same time, it is story tak ada yang menggegarkan jantung sampai tak boleh proses menyebabkan I bantai menangis. So yes, use how about using that story lepas ni, Sheila? On that point, yes. Parents yang share experience dan diorang punya life story dengan anak-anak lebih memudahkan anak-anak untuk terima satu keadaan. Sebenarnya parents punya story. Tahu tak dulu ayah macam ni, ibu dulu macam ni. Guna story tu. That's one way. Yes, correct. Okay. Tuan-tuan dan puan, it's 10:16. So sekiranya tuan-tuan dan puan ada story yang nak di-sharekan lagi atau question to us. Ya, saya silakan. Kak Ita resen tu, sila. Oh, Kak Ita resen. Kak Ita mana? Lengoh tangan Kak Ita tu. Unmute dulu Kak Ita, jangan cakap sorang-sorang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seronok Kak Ita dengar cerita semua orang, Masya Allah, superb, amazing semua orang, Alhamdulillah. This is a very good session. Hopefully 25 orang ni tetap every Sunday kan? Because kita share our experience kan. So Kak Ita ada anak kecil tapi ada cucu dan ada taska lah. So I think what I can say adalah kita mesti memastikan the first 2 years of age is very critical. Tadi kami ada sesi dengan Hakim. Hakim promote semua parents kena pergi kursus asuhan permata. Because there you learn all the theories, all the technique, all the strategies kan. So simple saja. Anak kita ada 5 deria. So expose them, the 3E. Expose, experiment, experience. Dalam pada kita nak gain the momentum of confidence tu, kita kena let go but hold. Maksudnya kata kita nak belajar dia swimming, nak ajar dia supaya dia boleh berjalan, nak naik basikal. Kita let go but kita hold. Ada benda yang kita kena let go kan. So mana biar dia expose. Naik basikal jatuh. Swimming memang ada masa tak dapat nafas, but kita ada di sana. So again, I would repeat the 5 love tu mesti bagi, the 5 love language yang Nabi dah amalkan. Sentuhan di ubun-ubun, di dahi, di pipi, and amalkan cium tangan anak. Because Nabi buat gitu. Dulu Kak Ita rasa
ada ke mak nak cium tangan anak kan? Rupanya kita silap. Kita patutnya cium tangan anak kita to respect dia sebagai seorang hamba Allah, dia adalah khalifah. So I think kita biar ada eksperimen benda-benda yang susah itu, tapi kita ada untuk bagi confident. So the love language tu kita kena amalkan. Maksudnya physical touch, okay you can do it, support. Masa dia tengah on the Zoom, on the Google Meet, dia rasa tak boleh buat, kita pat belakang dia, bagi sikit, okay it's okay, you try harder. Jangan kita kutuk anak tu, benda yang new norms ni now. Benda new norms ni dia menghadapi panic attack and all the anxieties and all those things, kita kena betul-betul faham. Dia tak nak masuk Zoom, dia tak nak buat kerja, tak pernah buat, it's okay. Listen to them. Kalau kita ada 20 minit dalam hidup kita bersama anak, you give 5 minutes only talking. 50 minutes mendengar. At this point of time dalam musim COVID, anak kita dah stres, tak boleh keluar, the nature, the fitrah is tersekat, jadi kita tak boleh expect what you expect. Dulu lain, sekarang lain. So you must really give quality time, not so much, tak lama. They don't need so long, but cukup yang impactful. Looking at their eyes, then give your affirmation of love. Yes, you can do it. Good job. Hatta membawa segelas cawan yang gelas yang anak 3-4 tahun tu, kita bahagi, jangan aku rok mama ni. No, just give. Kalau pecah pun it's okay. Kalau dipecahkan telur kita satu rakpit, it's okay. Macam tu. Because anak bila dia stress, do you have ada tak ketika tiba-tiba anak tu terkejut dan terdiam? If that anak melalui, that means satu benda yang dia telah menyentap dia punya otak, dia punya neuron tersentap. Because dia punya neuron ni kan very natural, develop, tiba-tiba something sentap dia, tiba-tiba, alah, benda tu pun tak boleh buat, senang aja. I can still remember until now, masa I standard 1, I cannot spell the word friend, F-R-E-N-D, tak ada I. Alah, friend pun tak kerti, bodoh. I can still remember now, tak tahu budak tu dah mati ke hidup lagi. You know, when something that trigger you, benda tu ingat sampai sekarang. You know, I ingat nama dia, neighbor kan. So jangan sentapkan anak, jangan prune the neurons dalam otak anak. Kadang-kadang anak akan jadi panik, dia akan rasa, aku buat salah ke? Macam itulah lebih kurang. Kalau beri Kak Ita cakap sampai pukul 11, saja nak menambah kepada apa yang Kak Ita cakap, bila Kak Ita kata there is a part in the brain, the neurons in the brain yang buat kita free, sentap tu. Dalam body language saya belajar that neuron part is called the limbic system. And the limbic system dia akan respond to the world without thinking. Itu yang buat sentap. Nah, bila sentap tu is just one response. Dia sebenarnya ada 3 respon. Dia akan freeze, which is sentap tadi tu. Dia akan flight, lari, dia akan fight, lawan. And dia akan ikut aturan tu. Freeze tu dulu, flight, lari, and lawan. This is how the limbic system protects the body. So contohnya macam tadi tu, gelas pecah, dia freeze. Freeze for 2 reasons. Number 1, dia tahu ada gelas kat bawah. Number 2, dia tahu mak dia nak memandang. So what mother is going to do? Then they will flight. They will run, they will hide, And if that doesn't work, mak dia pegang dia and they will fight. Fight how? Satu, struggle. Nombor 2, mungkin salahkan kakak dia yang buat. So that is flight. And this is what the limbic system, and it does it atas niat untuk to protect the body. So it's something which the child or even any adults pun does without thinking. Maknya nak kena understand that when the anak is freeze lah, contohnya, okay, itu satu penanda I need to take a step back to calm down the situation. Not menambahkan kepada situasi itu. Dah lah anak tu dah freeze, kemudian kita tambah, why did you do that? Bantai menangis kawan tu pula. So you add into the pressure. So the parent should take a step back when you see that freeze happening. Thank you, Kak Ita. Rizal, we have Datin Zaliza here, my good friend. Alhamdulillah. She wrote something in the chat, and sebenarnya dia ni CEO Jenis Aulad.
Alhamdulillah. We are honored to have you in our Zaliza cakaplah something. Oh, dia dah bercakap dekat chat box dia. Tambah sikit Puan Zaliza. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for being on the forum. Interesting to know both of you, Ayah dan Rizal. Ni Kak Ita yang forward ni. Ya, Alhamdulillah. Interesting. Pertama sekali bila saya baca WhatsApp yang dihantar tu, it just come across my mind that we have to be careful when we label a child sama ada dia a confident child or not a confident child. Sebab kadang-kadang kalau just because dia malu nak bercakap ataupun dia tak nak bercakap dengan orang ke, dan kita terus kata dia tak confident, ataupun kalau dia suka naik atas pentas bercakap dan kita kata dia confident, ataupun kalau dia macam tadi kata melunjur apa semua, kita kata dia ni confident habis, because not necessarily so that an introvert child is not confident. And then macam yang I tulis lah, ada 4 orang anak, semua dah besar-besar, yang dah kahwin pun ada. So it's always trial and error lah. Dia tak ada macam let's not put our child any label. There is no one right way. Semua orang punya sharing pun bagus, semua orang punya sharing pun betul. There is no right or wrong. There's always trial and error. Because as they grow up, macam ada soalan ni, kalau apa beza kalau masa dia kecil dengan dia dah remaja, sebenarnya bagi saya lebih kurang sama. That is, it's always trial and error. We have to admit that we're also wrong. I always say that, okay, I'm also wrong, but I can't always be right, things like that. So it's always like trial and error. I'm still learning after 25 years. I'm still learning. Of course, everybody is, yes. So tak adalah nak kata expert ke apa ke, tak, but the best part is it is a beautiful journey that we keep on. Just enjoy the journey of the parenthood, the parenthood, the uniqueness of our child, and as they grow up, yang dah kahwin pun, yang dah ada menantu dan pun, kita pun nak kena adapt je. Oh macam ni jadi mak mentua. Oh macam ni. Macam ni. Still learning. Kan? It's always learning. Yang masa dia baby dia lain. Bila dia dah besar masuk sekolah, lain pula style kita kan. It's always learning lah. Thank you so much for this session. Yeah, thank you for being in our session. That's why we have this forum, because we want parents to help parents. Yeah, we don't want parents to just listen to one person saja. We want parents to learn from other parents who possibly have already gone through the same experience, and they could possibly just share tips atau the experience that will help other parents. Yeah, so that's why we have this forum every Sunday pukul 9 malam to share these experiences with it, because yes, as you said, we are always learning. Semuda-muda hakim yang belum kahwin lagi itu saja nak highlight hakim belum kahwin lagi kepada yang berumur. Saya belajar dengan Kak Ita juga ni. Oh ya. My teacher tu. Alhamdulillah. Actually, just to tell parents, if you want to grab this opportunity, Penjana 2.0 sedang memberi support to this education untuk menyertai kursus asuhan permata percuma. So Hakim dah daftar dah. Oh ya, Alhamdulillah Hakim. Saya akan canangkan. Kak Ita is one of the best teacher for KFP, I would like to say. Okay, let me finish. So kalau you ada majikan, you can apply through your majikan untuk eligible to this Penjana program. Percuma 3 bulan Sabtu Ahad. Thank you very much Kak Ita. Thank you for the information. Kalau ada dia punya link Kak Ita, just share dekat chat box supaya everybody can just go straight there. I have Puan Yong here also, my penyelaras. So it's a weekend, Sabtu Ahad. So Sabtu Ahadnya program selama 3 bulan, and then you be exposed to the whole kursus lah. Kan? Boleh. Okay, parents, that's the good opportunity. Silakan. Grab that opportunity. InsyaAllah. Thank you Kak Ita, thank you Puan Zaliza. Alright, kita dah 10.28, subhanallah. Okay. So how about you close up? Okay, malam ni kita banyak belajar. Itulah daripada apa yang Puan Zaliza cakap tadi kan. There's always, secara kesimpulannya, there's always room lah for growth. Both side.
daripada anak-anaknya dengan ibu bapanya sendiri. Kita masing-masing learning continuously, on both sides. And then this forum ni memang based on that objektif sebenarnya. Kita learn continuously. So tidak ada saya dengan Riza saja yang cakap, kita jemput juga parent-parent lain. Apa objektif dia adalah untuk kumpul idea, dapatkan tips yang sebanyak yang mungkin, dapatkan pengalaman parents yang lain. Kerana kot lah orang lain melalui benda yang kita duk tertanya-tanya lagi macam mana nak buat, orang tu dah dapat result semua dah. Jadi that's one thing. So it's about getting as much tools as we can untuk penuhkan kita punya parenting toolbox. So for that reason. So terima kasih banyak-banyak kerana join untuk malam ni. Ada apa-apa you nak cakap before we close? If there was one tool that we can all practice is kita ni menjadi confident ourselves. Kita ni menjadi cermin kepada anak-anak tu. So pastikan kita ni sebagai ibu bapanya pun menonjolkan ciri-ciri confidence. And saya tekan sangat, kenapa? Kerana saya dalam kelas saya ramai orang yang datang ke kelas yang mengatakan, "Cik, minta maaf cik, saya tak ada confident." Padahal dia dah kahwin, padahal dia dah anak-anak, kan masih bercakap dia tidak confident. So tuan-tuan puan, you want to show your confidence, yeah. You want to demonstrate that you are a confident person. So dengan kita menjadi ibu bapa yang menonjolkan ciri-ciri yakin, ciri-ciri confident tu, maka insya-Allah anak-anak kita akan take as an example. So become that best example daripada saya. Yeah. Alright, thank you tuan-tuan puan. Rakaman video ini akan dimuat naikkan ke YouTube Take Charge Parents. YouTube Take Charge Parents, akan diberikan salinan juga dekat Take Charge Parents punya FB page. At any time tuan-tuan puan nak berinteraksi dengan kami, boleh melalui YouTube punya comment section atau Take Charge Parents atau WhatsApp pun boleh. 0125814135. Roya, you want to okay. Itu nama saya. Yeah, 0125814135. Anything to do with anak-anak and ibu bapa, you can go straight to her. Anything to do with tuan-tuan perempuan untuk raise your level of confidence, you come to me. and we will put that into you. Yeah. The thing is, bila tuan-tuan perempuan datang kepada saya akan kata anda dah ada confidence dah. Kalau anda tak ada confidence, tak ada je anda nak berdiri nak bercakap dengan saya. Saja kita sekarang nak memperhebatkan confidence lagi. So tuan-tuan puan, sila canang-canangkan kepada ibu bapa yang lain ya. Kita setiap hari Ahad pukul 9 malam dan banyak-banyak topik yang akan keluar. Sekiranya tuan-tuan puan ada topik yang nak kami sentuh, kongsi-kongsikan dengan kami, share dengan kami, hantar WhatsApp atau hantar message kepada kami. Okey, sekian dari kami, Raya. Okey, yang terbaik itulah daripada Allah, hadza min fadli rabbi, semua ni daripada dia yang menyebabkan kita ada peluang untuk berjumpa, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi next week hari Ahad. Topik dia akan keluar di Take Charge Parents punya page. Nanti-nantikan dan share. Please tolong share. Sekiranya anda find this, bila anda find this bermanfaat, tolong share dengan orang-orang di luar sana. Jadilah kan dapat sikit pun ilmu. Okey. So thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join. Look, Uncle Asif there. Look. Can you see that? Hi, Wan. Are you okay, Yati? Tu, cikgu. Umi. Cikgu Umi. Yes, the whole gang. Uncle Helmi. Hai, Kaita. Terima kasih. Kakak telefon ke tu? Ya. Dia telefon dah. Kita orang pula berborak, Rizal. Sorry. Syukur Yati dah sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. KZ walking tadi, I was saying alhamdulillah KZ is walking already. Alhamdulillah. Yeah. So much better. Nampak sihat sangat, alhamdulillah. So much better. You sound so confident sebab tajuk yang sama kan, confident. Tu dia. Assalamualaikum. Seeing you walk is a big miracle for me, seeing you walk. Alhamdulillah. Dan rambut pun dah lebih kurang kot, Rizal. Dah kurang.
And good news Rizal that we all tadi pukul 3 lebih, pukul 4 lebih kami dah jadi atuk dengan nenek. So I just baru dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. So bless your family. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Patut nampak putih je. Mula putih lah. Putih tu kena beringat. Boy, baby girl. Baby boy ke baby girl? Boy. Baby boy, alhamdulillah. Kalau tak ada nama Rizal ada. Kalau nak letak nama Rizal ke situ, baby boy tak ada nama lain lah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Alright, thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. 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 Right. Best. Hakim, any? Okay, I'm going to start recording dulu.